Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Syafal Bakrin Haji Suhaili. Saya Umi Masitas Osman. Berita-berita utama malam ini. Sesi persekolahan bagi tahun akademik 2024 bermula hari ini. Nilai-nilai teras UBD mencerminkan komitmen berterusannya bagi kecemerlangan pengajaran dan penyelidikan. Sesi persekolahan bagi tahun akademik 2024 bermula hari ini. Secara keseluruhan, sekolah-sekolah mula melaksanakan aktiviti-aktiviti kembali ke sekolah. Bagi meninjau lebih dekat lagi mengenai aktiviti kembali ke sekolah dan kemudahan sekolah dengan mengambil kira pelaksanaan pindaan Akta Pendidikan Wajib APW Penggal 211, umur wajib bersekolah 6 tahun kepada 5 tahun. Pengintegrasian mata pelajaran agama ke dalam mata pelajaran umum dan pelaksanaan mata pelajaran STEM. Yang berhormat Datin Seri Setia Dr. Hajar Rumaiza binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan, serta rombongan mengadakan lawatan kerja ke 3 buah sekolah di daerah Brunei dan Muara. Rombongan memulakan lawatan ke Sekolah Rendah Rimba 1. Semasa lawatan, rombongan menyaksikan aktiviti kembali ke sekolah yang diadakan di Dewan Sekolah. Juga termasuk dalam program lawatan berinteraksi dengan para guru dan pelajar. Semasa kunjungan ke Sekolah Rendah Rimba 2, rombongan juga meninjau aktiviti kembali ke sekolah serta melawat bilik darjah untuk menyaksikan dengan lebih dekat pelaksanaan sesi pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran agama setelah pengintegrasian. Di Sekolah Menengah Rimba 2, rombongan meninjau prasarana sekolah bagi memastikan prasarana yang sedia ada adalah kondusif untuk mendukung sesi pengajaran dan pembelajaran. Sempena permulaan persekolahan bagi tahun akademik 2024, semua sekolah rendah, menengah dan maktab serta pusat tingkatan 6 kerajaan dan swasta di bawah kawalan Kementerian Pendidikan dan sekolah-sekolah agama dan aram di bawah kawalan Kementerian Hal Ehwal Agama memulakan aktiviti-aktiviti kembali ke sekolah. Di Sekolah Rendah Delima 1, seawal 6.30 pagi, para ibu bapa dan penjaga menghantar anak-anak mereka untuk memulakan sesi persekolahan. Pada hari pertama, sesi taklimat diadakan untuk para ibu bapa yang merangkum prestasi mengenai misi dan visi sekolah berkenaan. Mengikut pindaan Akta Pendidikan Wajib, kanak-kanak yang belum berkesempatan membuat pendaftaran, peluang masih dibukakan untuk mendaftar di sekolah-sekolah rendah. Sesi persekolahan bagi prasekolah di sekolah-sekolah rendah kerajaan seluruh negara akan bermula pada hari Sabtu 6 Januari 2024. Di daerah lain, pelbagai program disediakan oleh Sekolah Menengah Pengaraan Anak Puteri Hajar Rashidah Seratul Bolkiah ketika menyambut kehadiran penonton. Seperti daerah lain, daerah Tutong juga memulakan sesi persekolahan. Di Sekolah Menengah Saidina Osman, para pelajar bersemangat untuk kembali ke sekolah. Di daerah Temburong, Sekolah Rendah Sultan Hassan turut menyusun beberapa aktiviti kembali bersekolah sebagai sesi ulang kaji sebelum mengikuti pembelajaran seperti biasa.
Aktiviti-aktiviti kembali ke sekolah yang disusun merupakan motivasi dan dorongan kepada pelajar untuk gigih berusaha. Bagi para guru juga, persiapan rapi telah dibuat lebih awal bagi memastikan kelancaran sesi pembelajaran dan persekolahan. Maklumat-maklumat penting seperti perintegrasian sistem pendidikan agama di dalam sistem pendidikan umum. Kemudian dengan cara ini ibu bapa ataupun penjaga dapat mengkolaborasi dengan sekolah untuk mendukung perkembangan akademik dan juga sosial anak-anak mereka. Kami ada menyediakan pelbagai aktiviti untuk 2 hari pembukaan sekolah bagi tahun 1 hingga tahun 6. Di antaranya aktiviti ini adalah seperti taklimat akademik, disiplin, growth mindset dan sebagai tambahan ada aktiviti sukan dan team building. Memperbisaikan kawasan sekolah dari segi kawasan dalam darjah, kawasan pembelajaran di luar sekolah dan juga pelbagai program-program akademik yang juga pihak sekolah sediakanlah dalam memberikan program-program ini kepada pelajar-pelajar. Persediaan saya juga include membuat scheme of work dan membuat lesson plan yang efektif, seronok dan juga boleh memberi satu pembelajaran yang interesting kepada student saya. Pelbagai aktiviti yang telah dirancang oleh pemimpin sekolah yang mana menjurus kepada jati diri dan juga mempersiapkan penuntut untuk lebih bersedia. Menekankan pentingnya pembelajaran itulah bagi diorang yang menduduki peperiksaan besar tahun ini. Selain daripada itu juga kami menyediakan persekitaran yang kondusif. Faham pengajaran dan pembelajaran serta aktiviti yang dirancang disediakan mengikut sukatan dan keperluan para pelajar seperti lazimnya dan insya-Allah ianya akan dilaksanakan dengan sebaiknya. Guru-guru telah merancang beberapa aktiviti-aktiviti yang memfokuskan kepada 3 aspek utama iaitu team building, literasi dan juga numeracy. Guru-guru berharap dengan adanya aktiviti-aktiviti tersebut dapat menolong murid-murid memastikan persediaan dari segi mental kerana tahun ini adalah tahun yang mencabar kerana saya akan menduduki peperiksaan PSR. Sasaran yang ingin dicapai pada tahun ini, saya ingin meningkatkan usaha dalam mencapai keputusan lebih cemerlang kerana saya akan menduduki peperiksaan O-Level pada tahun ini. Menumpukan perhatian dalam kelas dan juga menimbulkan keyakinan diri dalam bertanya dalam kelas kepada guru-guru dan juga dalam mengikuti sesi pembelajaran di kelas. Memperbaiki diri saya dan segi disiplin pembelajaran untuk menghadapi peperiksaan PSR pada tahun ini. MIB perlu dihayati pelajar ke arah pembangunan generasi pemimpin yang mampu berdaya saing. Ikuti bahan beritanya selepas ini. Para pelajar perlu mempunyai nilai-nilai murni dan menghayati Melayu Islam Beraja MIB ke arah pembangunan generasi pemimpin masa akan datang yang mampu berdaya saing lagi mempunyai sahsiah yang tinggi. Dr. Hazri bin Haji Kifli, Naib Chancellor Universiti Brunei Darussalam UBD, dalam ucapannya pada Majlis Minggu Pelajar Baharu sesi akademik 2023-2024 menegaskan nilai-nilai teras universiti juga melambangkan komitmen berterusan bagi kecemerlangan pengajaran dan penyelidikan. Focusing on progress, innovation and a growth mindset. UBD menerima kemasukan seramai 246 pelajar terdiri daripada 28 pelajar ijazah kedoktoran, 123 sarjana, 67 sarjana muda dan 28 pelajar program UniBridge. Perusahaan tempatan menyasarkan untuk mengekspor produk-produknya ke luar negara. Bahan mengenainya menyusul selepas ini.
Selepas berupaya menghasilkan sekitar 56 tan metrik produk pertanian, pengeksportan produk berkualiti ke luar negara menjadi sasaran seterusnya. Apakah rahsia di sebalik kejayaan pengusaha tempatan itu? Ikuti laporannya bersama Aimaduddin Mawang. Syarikat MZA yang terletak di kawasan kemajuan pertanian Lumapas memang tidak asing lagi dalam menghasilkan produk pertanian tempatan, antaranya tanaman jenis sayur seperti cili, timun dan ubi kayu. Sebahagian besar produk yang dihasilkan dibekalkan bagi pasaran tempatan. Saya telah menanam 1,000 pohon lada besar dan juga sayur-sayuran seperti timun, pria, kacang panjang, sawi dan kangkung. Di sinilah dorongan dan semangat dalam bidang pertanian bertambah. Misalnya hasil lada saja mencecah 12,000 sebulan, di mana keuntungan bersih setelah tolak kos operasi mencecah RM8,000. Seperti resam dalam berniaga, memang ada pasang dan surutnya. Namun pengusaha tempatan ini tetap cekal menghadapinya. Tanpa wujudnya cabaran dan ujian, kita tidak akan ada pelajaran dan pengalaman. Saya sangat berharap kepada penduduk warga Brunei, orang-orang petani Brunei untuk bantu sokong peladang-peladang kita ini sendiri dengan membeli hasil produk tempatan. Boleh juga membeli terus ke ladang. Berikutan penghasilan yang memberangsangkan sejak 3 tahun lalu, iaitu sekitar 53 ke 56 tan metrik, perusahaan tempatan ini menyasarkan mengekspor produk-produk pertaniannya ke luar negara seperti Taiwan. Ia dijangka dapat meningkatkan lagi keyakinan pelabur asing terhadap kualiti produk-produk pertanian tempatan. Aimaduddin Mawang melaporkan untuk Berita RTB. Para peniaga dinasihatkan untuk sentiasa peka dan patuh terhadap perundangan yang sedia ada. Kembali selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pentingnya hadir ke sekolah. Umur saya 7 tahun dan saya belajar di tahun 2. Saya sangat suka pergi ke sekolah, tapi kadang-kadang saya sering demam dan saya perlu berehat di rumah. Ibu dan ayah saya sentiasa berusaha yang terbaik untuk saya agar saya sering pergi ke sekolah. Kadang-kadang saya terpaksa tidak hadir ke sekolah disebabkan keadaan yang tidak mengizinkan. Jika saya sering tidak hadir ke sekolah, saya akan banyak ketinggalan pelajaran seperti membaca, menulis dan mengira. Kalau saya tidak hadir ke sekolah, walaupun dengan alasan yang munasabah, saya tetap akan ketinggalan pelajaran. Saya cuba untuk belajar di rumah, tapi tidak sama belajar di sekolah. Macam kawan-kawan saya, jika saya sering tidak sekolah, keputusan pelajaran saya akan gagal. Dan mungkin saya menjadi orang yang tidak berjaya. Pelajar yang tidak hadir ke sekolah selama 2 hari dalam 1 bulan, walaupun kebenaran tidak hadir diberikan, pelajar tersebut akan banyak ketinggalan mata pelajaran yang diajarkan di sekolah. Sekarang saya di peringkat rendah, tapi kalau saya besar nanti, saya akan ke sekolah lebih tinggi lagi. Jika saya sering hadir ke sekolah, saya akan jadi pelajar cemerlang. Ibu dan ayah saya menaruh harapan besar terhadap saya. Ibu dan ayah selalu mengingati untuk sentiasa hadir ke sekolah. Saya ingin ibu dan ayah merasa bangga jika saya berjaya dalam pelajaran nanti. Ibu dan ayah saya sentiasa melakukan yang terbaik agar saya berjaya di masa hadapan. Lakaslah kita belajar di sekolah. Peranan ibu bapa dan penjaga adalah sangat penting dalam memastikan anak-anak BIS kita sentiasa hadir ke sekolah. Anak BIS kita adalah aset negara. Masa hadapan anak BIS kita adalah di tangan BIS kita semua. Pasukan Polis Diraja Brunei akan mengadakan latihan bersepadu bersama agensi-agensi keselamatan selama 2 hari mulai esok 3 Januari hingga Khamis 4 Januari 2024. Latihan berkenaan akan bermula pada pukul 10 malam hingga 4 pagi
dari kawasan Istana Darul Hana melalui Jalan Temasek menuju ke Masjid Omar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan. Orang ramai dinasihatkan supaya tidak merasa cemas dan tidak menghampiri tempat latihan tersebut bagi mengelakkan perkara yang tidak diingini berlaku. Bahagian Industri dan Ekosistem Perniagaan melalui Unit Sukatan dan Timbangan SDT dan Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik JPES melalui Jabatan Hal Ehwal Pengguna di bawah Kementerian Kewangan dan Ekonomi telah mengadakan operasi bersepadu ke atas 5 buah premis perniagaan di daerah Brunei dan Muara. Hasil daripada operasi berkenaan mendapati 18 unit alat sukat dan timbang yang digunakan bagi tujuan perdagangan adalah sah, tepat dan berdaftar dengan unit SDT. Kesemua 5 premis perniagaan yang diperiksa oleh JPES juga mematuhi Akta Kawalan Harga. 3 daripada 5 premis perniagaan berkenaan menyertai acara Brunei Celebration 2023 dan premis-premis tersebut mematuhi garis panduan yang ditetapkan. Sementara itu, bahagian Industri dan Ekosistem Perniagaan melalui Unit Sukatan dan Timbangan SDT akan meneruskan lagi pemeriksaan dan penelitian bacaan ketepatan ke atas alat sukatan jenis pam minyak di stesen-stesen minyak. Pemeriksaan akan dilaksanakan di stesen minyak Brakas pada 9 Januari, 10 Januari di stesen minyak Temasek, manakala 11 Januari di stesen minyak Mar Azmala dan stesen minyak Syarikat Perniagaan Melayu Sdn Berhad dengan mengambil kira keselamatan dan kesejahteraan orang ramai serta para tenaga kerja yang terlibat sepanjang kerja-kerja pemeriksaan dan penelitian tersebut. Stesen-stesen minyak akan ditutup bermula pukul 9 pagi selama 2 jam. Penutupan sementara separuh jalan di Jalan Muara perhampiran pusing keliling Brakas dilanjutkan lagi sehingga 7 Januari ini. Jabatan Kerja Raya dalam siaran medianya menjelaskan lanjutan penutupan tersebut bagi membolehkan kerja-kerja pemasangan subsoil drain dilaksanakan. Penutupan tersebut bermula pukul 8 pagi hingga 5 petang.